Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam kita ingin mencipta sebuah kebahagiaan, sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, ada beberapa faktor yang boleh menghambat kita untuk mencapai ke titik itu. Apakah faktor itu? Faktor itu ialah tentang masalah. Setiap orang punya masalah. Dan kalau kita rangkumkan dan kalau kita kategorikan masalah-masalah ini, kita akan dapat lihat suatu pola, kita akan dapat lihat suatu pattern bahawa semua masalah yang dihadapi oleh manusia ini sebenarnya hampir sama. Kalau kita lihat, apakah masalah-masalah kita ialah masalah kita yang tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita impikan. Kita melihat ramai di antara kita yang masih dibelenggu dengan hutang piutang, dengan masalah dengan pasangan, masalah dengan sikap dan perangai anak-anak. Kita melihat masalah di dalam negara ini lebih kurang sama saja, di mana-mana negara pun. Sebenarnya masalah itu hampir sama bagi setiap orang. Sudah pastilah masalah itu tidak sama bagi semua orang, tetapi kalau kita rangkumkan masalah yang ada dalam kehidupan manusia, kita akan dapat lihat bahawa kelihatannya masalah itu bila kita grupkan, bila kita kumpulkan, lebih kurang sama bagi setiap insan. Tetapi kita dapat melihat suatu suasana di mana yang membuatkan kita berbeza-beza ialah bagaimana kita menyikapi sebuah masalah itu. Bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita contohkan, kita lihatkan, cuba kita ambil contoh di dalam keadaan trafik yang begitu sesak. Jalan yang sesak, kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemandu. Ada yang merengus, ada yang mengeluh, ada yang naik angin, ada yang naik darah sehingga tidak mahu lagi duduk kekal di dalam jalur, di dalam lane itu. Mereka memotong queue dan sebagainya. Ada yang marah-marah, ada yang bising-bising. Tetapi ada juga pemandu yang tenang menghadapi permasalahan yang sama, iaitu traffic jam, dengan berzikir kepada Allah. Ada yang membaca Al-Quran ketika mereka berhenti. Ada yang mendengar muzik, ada yang mendengar lagu-lagu nasyid, ada yang sedang berzikir, mengingati Allah, ya, berzikir, melembutkan hati. Kita lihat pelbagai-bagai reaksi manusia. Begitulah dengan kehidupan ini. Masalahnya sama, iaitu kesesakan lalu lintas, tetapi cara manusia merespon kepada masalah itu kita lihat adalah berbeza-beza. Nah, di sinilah jawapan kepada suatu permasalahan. Yang penting bukanlah masalah itu, tetapi yang sangat penting ialah bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Ini adalah pelajaran yang sangat berguna di dalam kehidupan. Seperti yang saya katakan dalam episod yang terdahulu, kita mempunyai pilihan. Dan pilihan itu menentukan sikap dan respons kita dalam menghadapi permasalahan itu. Jadi untuk kita menjadi orang yang jauh lebih berbahagia, orang yang jauh lebih cemerlang, orang yang jauh lebih gilang gemilang, yang penting ialah bagaimana sikap kita merespon kepada masalah tersebut. Itu adalah jauh lebih penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam perjalanan sebuah kehidupan, kalau kita kaji sungai kehidupan kita yang lepas, dapat kita lihat bahawa sepanjang hidup ini, kalau kita lihat perjalanan hidup, proses mematangkan kita ini, kita akan dapat melihat suatu fakta bahawa dalam kehidupan ini, kita sering membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Kita sering membesar-besarkan perkara-perkara yang simple. Akhirnya perkara itu menjadi besar dan dengan secara tidak disangka-sangka, ianya membawa banyak malapetaka dan ianya membawa banyak keburukan ke dalam kehidupan. Justru untuk kita menjadi orang hebat, menjadi orang cemerlang, jangan sesekali membesarkan hal-hal yang kecil,
tetapi kita membiarkan hal-hal yang jauh lebih besar itu terkebelakang. Setiap yang jauh daripada Allah itu hal yang kecil. Dalam hidup kita ini, kita membesarkan Allah dan hanya Allah. Sebab itu kita sering melakukan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada perkara yang besar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita, kita kadang-kadang jarang membesarkan Allah sebagai Tuhan pencipta, Tuhan yang mencipta segala makhluk, yang mengatur segala kehidupan. Tetapi kita membesarkan hal-hal yang jauh lebih kecil. Contoh, di dalam sebuah keluarga, sebuah pasangan, pernah saya dengar peristiwa ini, hanya kerana suaminya itu gemar memicit ubat gigi, toothpaste itu memicit dari bahagian yang tengah, sedangkan isteri suka memicit bermula dari bahagian yang hujung. Hanya dengan hal-hal yang kecil seperti ini membawa kepada sebuah perceraian di dalam keluarga. Na'udzubillahi min zalik. Kita istighfar yang banyak, kita bertaubat kepada Allah. Betapa kalau kita tidak mengawal fikiran, tidak membuat pilihan yang betul, kita akhirnya membuat hal-hal yang kecil ini menjadi besar, yang akhirnya memberi padah ke dalam hidup kita. Mari kita muhasabah dan kita retrospek balik ke dalam kehidupan kita yang lampau, yang telah lalu. Berapa banyak hal-hal yang kecil yang kita tak sepatutnya membesarkan, tapi kita membesarkannya, yang akhirnya menjadikan kita ini jauh menderita, tidak bahagia, keluh kesah, kecewa. Kita tidak mampu untuk meneruskan kehidupan dengan sebaik yang mungkin. Sudah tiba masanya kita mendidik diri kita ini dengan meletakkan Allah di hati. Jangan pernah ada siapa yang mencuri Allah di hati kita. Sesayang mana kita sekalipun dengan ayah, ibu, dengan suami, isteri dan anak-anak, jangan pernah membiarkan mereka mencuri Allah di hati kita. Apabila Allah di hati kita, kita sentiasa memikirkan tidak ada yang besar selain daripada Allah dan kuasanya yang begitu maha mengatur semua kehidupan. Sebagai hamba, kita ingin mengatur kehidupan kita sendiri. Bukan sahaja mengatur, kadang-kadang kita ingin memaksakan supaya dunia ini mengikut kemahuan dan mengikut kehendak kita. Seperti kita lihat dalam PRU 13 yang lepas, betapa banyak orang yang tidak mahu dan tidak boleh menerima takdir bahawa mereka kalah di dalam pilihan raya dan ada yang menang dalam pilihan raya. Yang menang menyambutnya dengan penuh gembira, yang kalah ada yang dapat menerima, ada yang tidak dapat menerima, dan mengajak rakyat semua untuk berdemonstrasi ke jalan-jalan. Inilah suatu contoh bagaimana kita tidak mampu lagi untuk berfikir secara rasional, bagaimana kita menerima segala ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Dan kita membesarkan hal-hal yang kecil untuk mendapat kuasa, sebenarnya hal yang sangat kecil, tetapi pertanggungjawabnya itu besar di hadapan Allah di Yaumil Mahsyar besok. Kita ingin mendapat kekuasaan, membesarkan hal-hal yang kecil yang akhirnya mungkin membawa padah kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, mulai pada saat ini, ingatlah, kita hanya mahu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kita hanya mahu membesarkan dan mengesakan Allah. Selain daripada Allah itu kecil. Kalau apa pun masalah, kembalikan masalah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang maha mengatur, yang maha merubah, yang mampu memberi hidayah, yang mampu memberikan kita sebuah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Insya-Allah Taala, tuan-tuan dan puan-puan, dengan membuat teknik seperti itu, hati kita jauh lebih tenang, jauh lebih tenang, jauh lebih tenang. Mudah-mudahan hari ini dan hari kedepannya kita menjadi orang hebat, orang cemerlang. Insya-Allah Taala kita mampu menjadi orang yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.